Elisa Lam, seorang remaja berusia 21 tahun dari Kanada, telah memulakan perjalanan solo impiannya ke Amerika Syarikat. Perjalanan ini dirancang untuk menjelajah pantai barat Amerika dari Los Angeles hingga ke Santa Cruz. Bagi kebanyakan orang, pengalaman seperti ini merupakan peluang yang cukup membahagiakan. Namun tanpa sesiapa sangka, perjalanan Elisa yang sepatutnya menjadi memori indah akhirnya bertukar menjadi salah satu misteri paling mengerikan abad ini. Elisa berjaya meyakinkan kedua-dua ibu bapanya untuk membenarkannya melancong seorang diri. Namun dengan satu syarat, dia perlu menghubungi mereka setiap malam bagi memastikan dirinya berada dalam keadaan selamat. Elisa mematuhi syarat tersebut. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, dia menelpon keluarganya seperti biasa selepas tiba di Hotel Cecil, tempat penginapannya di pusat bandar Los Angeles. Namun pada hari keempat, panggilan daripada Elisa tidak lagi diterima. Hari demi hari berlalu, namun keluarganya masih gagal menghubunginya. Lebih membingungkan, Elisa sepatutnya telah mendaftar keluar daripada Hotel Cecil untuk meneruskan perjalanan ke Santa Cruz. Tetapi rekod hotel menunjukkan dia tidak pernah berbuat demikian. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat dan siasatan rasmi pun dimulakan. Pihak berkuasa telah menyerbu bilik penginapan Elisa dan mendapati kebanyakan barang peribadinya masih berada di situ. Namun tiada sebarang tanda pergaduhan atau pencerobohan ditemui. Pencarian menyeluruh dilakukan di seluruh kawasan hotel, termasuk bahagian bumbung. Tetapi tiada petunjuk yang dapat menjelaskan ke mana Elisa menghilang, seolah-olah dia lenyap tanpa jejak. 2 minggu selepas kehilangannya, pihak polis mengambil langkah drastik dengan menyiarkan rakaman CCTV yang diambil dari dalam hotel lift. Rakaman tersebut memaparkan Elisa menaiki lift dalam keadaan yang aneh dan mencurigakan. Dalam rakaman tersebut, Elisa dilihat menekan hampir ke semua butang tingkat pada panel lift, kemudian berdiri di salah satu sudut sambil mengintai keluar, seolah-olah sedang bersembunyi daripada seseorang. Tingkah lakunya kelihatan semakin mencurigakan. Dia berulang kali keluar masuk lift, membuat gerakan tangan yang aneh sebelum akhirnya melangkah keluar dan lenyap daripada pandangan kamera. Rakaman tersebut telah menimbulkan pelbagai spekulasi dan teori. Ada yang mendakwa bahawa Elisa sedang melarikan diri daripada seseorang yang mengekorinya. Manakala ada juga yang berpendapat dia mungkin mengalami halusinasi. Namun yang pasti, itulah kali terakhir Elisa dilihat masih hidup. Walaupun kehilangan itu terus menjadi 1000 tanda tanya, Hotel Cecil tetap beroperasi seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, para penghuni mula mengadu tentang tekanan air yang rendah, air paip yang berwarna hitam, serta rasa yang ganjil ketika diminum. Seorang juru teknik, Santiago Lopez, telah dihantar untuk memeriksa tangki air di atas bumbung Hotel Cecil. Apa yang ditemuinya sungguh mengerikan. Di dalam salah satu tangki air terapung mayat Elisa Lam yang sudah mula mereput. Penemuan ini bermakna selama hampir 3 minggu, para penghuni hotel tanpa sedar telah mandi, memberus gigi dan meminum air yang tercemar dengan jasadnya. Sebahagian pihak percaya bahawa Elisa telah menjadi mangsa pembunuhan. Rakaman lift yang tular sebelum ini seolah-olah menunjukkan dia sedang melarikan diri daripada seseorang. Namun persoalannya kini, mungkinkah pelaku itu sebenarnya salah satu seorang daripada kaki tangan hotel sendiri?
Pelbagai teka-teki terus menyelubungi misteri kematian Elisa, sehingga kini tiada bukti yang dapat menjelaskan bagaimana dia boleh berada di atas bumbung hotel, memandangkan pintu ke bumbung sentiasa berkunci dan hanya boleh diakses dengan kod keselamatan yang hanya dimiliki oleh kaki tangan hotel. Tambahan pula, tiada rakaman CCTV lain yang menunjukkan kelibat Elisa selepas insiden di dalam lift tersebut. Hotel Cecil sendiri sememangnya terkenal dengan sejarah hitam. Tempat ini pernah menjadi kediaman pembunuh bersiri Richard Ramirez dan turut menjadi lokasi pelbagai kes bunuh diri serta tragedi misteri lain. Malah ada yang percaya roh-roh jahat menghantui hotel tersebut. Teori ini diperkukuh lagi dengan dakwaan bahawa Elisa mungkin telah bermain permainan lift, sebuah ritual urban legend yang dikatakan mampu membawa pemain ke dimensi lain jika dilakukan mengikut syarat-syarat tertentu. Rekod perubatan mendedahkan bahawa Elisa mengidap gangguan bipolar dan kemurungan. Dalam laporan toksikologi, didapati Elisa tidak mengambil ubat-ubatannya dengan teratur. Ini mungkin menyebabkan halusinasi yang membuatkannya percaya dia sedang dikejar atau diancam sesuatu yang tidak wujud. Menerusi rakaman CCTV di lift, kemungkinan hanyalah gambaran serangan psikosis yang dialaminya. Namun teori ini menimbulkan satu persoalan. Bagaimana dia boleh naik ke bumbung hotel dan masuk ke dalam tangki air? Siasatan kemudian menunjukkan bahawa ada laluan melalui tangga kecemasan yang boleh digunakan tanpa mengaktifkan penggerak keselamatan. Salah satu teori yang secara kebetulan tidak kurang menyeramkan ialah pada waktu itu wabak tuberkulosis sedang melanda kawasan sekitar Hotel Cecil. Ujian yang digunakan untuk mengenal pasti jangkitan tersebut dinamakan Lam Elisa. Satu nama yang kebetulan sama dengan nama Elisa Lam, tetapi dalam urutan terbalik. Walaupun mungkin hanya satu kebetulan, ramai yang menganggapnya sebagai simbolik kepada misteri ini. Kes Elisa Lam secara rasmi telah ditutup sebagai kes mati lemas secara tidak sengaja. Namun begitu, persoalan tentang bagaimana dan mengapa hidup dia berakhir di dalam tangki air masih belum terjawab sepenuhnya. Adakah ini benar-benar satu tragedi yang berpunca daripada masalah kesihatan mental atau wujud sesuatu yang lebih gelap melibatkan unsur-unsur misteri di luar batasan pengetahuan manusia? Rakaman ini kekal sebagai sebuah tragedi misteri yang masih belum terjawab hingga ke hari ini. Pada 27 Jun 2019, suasana di sebuah stesen di Chicago dipenuhi orang ramai yang sibuk berulang-alik menunggu dan menaiki tren untuk ke destinasi masing-masing. Seorang pengendali tren berpengalaman bernama Philip Hamilton sedang bertugas seperti biasa. Beliau telah mengendalikan tren sejak tahun 2006 tanpa sebarang insiden serius. Namun pada hari itu, segalanya berubah. Rakaman kamera litar tertutup merakam detik-detik mencemaskan sebelum tragedi berlaku akibat kecuaiannya. Pengendali tren itu dilihat memandang ke arah lain daripada landasan sambil tersenyum dan membuat isyarat tangan tanpa menyedari bahaya yang semakin menghampiri. Pada waktu itu, Fallon Smith, seorang wanita berusia 37 tahun, secara tidak sengaja telah menjatuhkan telefon bimbitnya ke atas landasan. Tren yang dipandu lift itu sedang meluncur laju ke arah stesen dan hanya beberapa saat lagi semuanya bakal bertukar menjadi mimpi ngeri. Dalam rakaman CCTV lain menunjukkan Fallon sedang mencari telefonnya. Sebaik saja dia menyedari telefon itu berada di atas landasan, beliau membuat keputusan untuk turun ke landasan dan mengambilnya semula. Seorang pengawal keselamatan yang berada berhampiran sempat memberi amaran supaya Fallon segera naik semula ke atas platform. Namun disebabkan suasana bising di stesen yang penuh sesak, tidak dapat dipastikan sama ada beliau mendengar amaran itu. Fallon sempat menggenggam semula telefonnya dan meluru ke arah tangga kecemasan. Namun sayangnya segalanya sudah terlambat. Pada masa yang sama, Philip masih tidak menyedari apa yang sedang berlaku di hadapannya. Namun pada saat-saat akhir,
beliau dikatakan sempat melihat Fallon yang berada di atas landasan. Malangnya sudah terlalu lambat untuk menghentikan tren. Tren itu terus meluncur laju dan merempuh tubuh Fallon. Fallon Smith disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Susulan kejadian tersebut, pada 3 Julai 2019, pihak Chicago Transit Authority telah mengumumkan pemecatan Philip Hamilton kerana melanggar peraturan operasi. CCTV membuktikan bahawa beliau tidak memberi perhatian penuh kepada tugasnya. Walau bagaimanapun, masih menjadi persoalan sama ada beliau sempat menghentikan tren jika menyedari keberadaan Fallon lebih awal. Adik Fallon, Brandy Martin, meluahkan rasa kecewa dan kemarahannya terhadap pengendali tren, pihak keselamatan serta orang awam yang didakwa tidak mengambil sebarang tindakan untuk membantunya. Malangnya insiden seperti ini bukanlah sesuatu yang jarang berlaku di Chicago. Pada tahun 2014, seorang pengendali tren Blue Line tertidur semasa mengendalikan tren menuju ke stesen O'Hare. Tren tersebut meluncur melepasi hujung landasan dan merempuh sebuah eskalator, mengakibatkan lebih 30 orang cedera. Pengendali tren, seorang wanita, kemudian mengakui bahawa beliau tertidur di tempat kawalan dan hanya tersedar beberapa saat sebelum nahas berlaku. Selain itu, 2 tragedi kereta api paling buruk di Chicago berlaku beberapa dekad yang lalu. Pada tahun 1972, pelanggaran antara 2 tren komuter telah meragut 45 nyawa dan mencederakan lebih 330 orang. Pada tahun 1977 pula, sebuah tren tergelincir di kawasan pusat bandar hingga menyebabkan 11 orang terbunuh dan lebih 180 orang cedera. Walaupun pelbagai langkah keselamatan dan teknologi moden telah diperkenalkan, kemalangan seperti ini masih berlaku. Ia menjadi peringatan bahawa risiko dalam sistem pengangkutan awam sentiasa wujud dan memerlukan perhatian serius daripada semua pihak. Rakaman ini kini dikenang sebagai salah satu detik paling tragis yang pernah direkam dalam sejarah.